Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni aku tak nak cerita apa-apa pasal COVID, PKP ke, raya tak jadi ke, nilai 3 kat Selangor ke. Sebab hari ni aku nak buat satu review jujur dekat korang pasal satu phone ni. Ni kat tangan aku ni adalah handphone daripada Xiaomi, iaitu Xiaomi Redmi 9T. So berbaloi tak baloi kalau beli phone ni? Stay tune. So ini adalah handphone Xiaomi model Redmi 9T. Yang ada dekat aku sekarang ni adalah versi 6GB RAM, 128GB internal. Dia punya harga dia adalah 699. Okey, sebelum aku nak buat review yang lebih jujur lagi, okey, aku nak cerita sedikit lah pasal design dia ni. Okey, design dia ni aku rasa sangat simple dan minimal. Dia tak perlukan orang kata apa, edges yang terlalu tajam ataupun yang ada kilat-kilat apa tu, besi ke chrome ke apa. Dan aku rasa design dia sangat simple dan sangat minimal. Untuk dia punya material daripada belakang dia ni, dia menggunakan plastik yang aku rasa macam sangat sesuai dengan handphone ni. Dia menggunakan plastik, lepas tu dia ada dia punya macam tekstur yang bergaris-garis ni. Kalau aku boleh tengok lebih dekat, dia ada macam tekstur garis-garis supaya kita pegang tu lebih selesa, untuk supaya tak senang untuk terkucil, jatuh ke bawah, jatuh ke lantai ke apa. Lepas tu dia ada dia punya emboss kat sini, dia punya tulisan Redmi ni dia emboss, dan dia menggunakan color yang sama dengan warna body. Dan aku sangat suka dia punya belakang ni sebab yelah, dia tak macam handphone yang biasa yang kita tengok sebelum-sebelum ni. Dia ada macam glossy back, yang mana kalau kita pegang tu cap jari kita memang sentiasa melekat semua kat sini. Jadi kita perlukan kain untuk kita lap untuk hilangkan dia punya cap jari tu lah. Okey, lepas tu kat belakang ni kita ada kamera dia. Kamera dia gunakan quad kamera, di mana ada 4 kamera, yang 1, 2, 3 dan 4. Okey, main kamera dia adalah yang dekat sini ni, yang tengah ni. Dia punya main kamera dia adalah 48 megapiksel f1.8. Lepas tu dia ada dia punya ultra wide kamera dia atau ultra wide lens dia ni. Dia punya tu 8 megapiksel f2.2. Kemudian dia ada macro lens f2.4 2 megapiksel, dan kemudian dia ada yang depth of field punya lens lah, sama juga 2 megapiksel. So overall aku rasa design kamera, design lens itu sangat cantik. Cuma aku satu je aku tak berkenan sebab dia timbul, dan aku rasa hampir semua kamera handphone zaman sekarang ni semuanya timbul. Kalau korang boleh tengok, dia timbul kat sini. Jadi dia akan buatkan aku rasa macam annoying gila bila aku letak dekat atas meja. Aku letak atas meja, dia macam ada banji-banji di situ kan. Jadi, dan lagi satu, dia sangat bahaya lah kalau kita tak pakai apa-apa protector ke. Macam ada sekarang ni yang casing phone dia boleh tutup lens kan, so tu ok lah kan. Tapi kalau jenis pakai screen protector yang tak tutup lens dia ni, aku rasa sangat bahaya dan mungkin akan mencalahkan dia punya lens ni lah. Ok, itu dari segi belakang dia. Ok, dari segi depan dia pula, ok, kita pergi terus kepada kamera hadapan dia. Kamera hadapan dia 8 megapiksel f2.1. So kalau nak kata quality lens untuk depan, untuk selfie ni, aku rasa dia biasa-biasa je. Dia tak adalah terlalu bagus ataupun terlalu rendah. Dia middle range punya style. So boleh lah untuk selfie ke apa-apa. And then dia punya screen depan dia ni, aku boleh cakapkan sangat besar, berukuran 6.53 inci. Ya, 53 inci dia punya size. So 6.53 inci, 6 inci lah, besar juga 6 inci. Kau boleh tengok dia punya size dia, edge to edge, sangat besar. Okey. Lepas tu dia punya yang depan ni dia menggunakan gloss Corning Gorilla Glass. Mana Corning Gorilla Glass untuk skrin depan supaya dia tak mudah calar. Jadi untuk lebih menjaganya, kita kena pakai screen protector lah. Macam aku sekarang dia pakai screen protector. Cuma screen protector ni pun aku tak tahulah, dia ada terkeluar sikit dia punya ni, macam tak berapa lekat lah. Aku pun tak sure kenapa. Mungkin sebab gam ataupun mungkin sebab faktor kualiti
screen protector tu sendiri, sebab screen protector biasa third party lah, bukan dikeluarkan oleh Xiaomi. And then apa lagi aku nak cakap, okay, yang aku sangat berkenan sekali dia punya headphone jack dia ni. Headphone jack dia kedudukan dia sangat praktikal, sebab sometimes orang ada yang tak mampu untuk beli earphone wireless, earphone bluetooth. Jadi diorang akan pakai juga earphone yang dibagi dalam kotak lah, di mana ada jack. So bila pakai kat sini, bila kita letak phone dekat apa-apa phone stand, dia takkan tertutup kat bawah. Macam ada setengah phone dia letak jack kat bawah, so dia akan macam mungkin terkena dengan tempat yang kita nak letak tu ke. So dia punya ni memang sangat praktikal. And then kat atas ni dia punya speaker. Yang ni dia punya, okay, ni speaker. And then yang ni dia punya microphone lah, dan yang ni pula dia punya charging port. Dia menggunakan USB-C, which is sekarang ni pun dah meluas menggunakan USB-C, dan dia ada fast charging mode lah. So means kalau katalah korang nakkan pengecasan yang sangat pantas sebelum korang nak tidur ke apa, korang boleh cas 1 jam sebelum tidur lah, dan dia sangat-sangat laju mengikut apa yang aku dah gunalah selama 2 minggu ni. Okey, dan lagi satu yang pasal skrin dia ni, okey, lupa aku nak bagi tahu. Okey, tepi ni pula dia ada bersediakan button. Okey, kalau korang tengok kat sini, dia ada button volume kat sini, volume up, volume down, dan ini adalah power button. Dan power button ni disediakan sekali dengan fingerprint. So sebab handphone ni dia tak menyediakan in-screen fingerprint macam setengah handphone sekarang, dia ada in-screen punya fingerprint. So dia menggunakan fingerprint dekat side je lah. So kita boleh terus unlock macam gini je. So tak ada apa lagi sangat. Cuma Android seperti yang kita tahu, kita boleh susun atur kita punya menu ni sesuka hati kita untuk kita punya kreativiti kan. Macam aku lebih suka prefer susun macam gini lah, lebih minimal, dan dia tak ada apa sangat. Dan cuma satu je aku tak berapa suka sangat pasal screen resolution ni. Dia screen color lah, lebih kepada screen color, sebab dia lebih kuning sikit kalau kita tengok betul-betul. Macam kalau aku buka dekat setting ni, dia boleh setting untuk display punya color tau. Okay, kat sini dia color scheme, dan aku boleh katakan dia ada saturated, dia ada standard semua. Cuma aku tak sure kenapa bila aku try setting untuk dapatkan putih yang aku nak tu, still tak dapat. Dia still macam kuning juga. So aku reda je lah dengan tu. Jadi sebab ia menyusahkan juga kalau bukan menyusahkan lah, dia agak terkesan juga pada orang yang maybe untuk upload gambar ke IG ke, upload gambar ke Instagram, Facebook ke, sebab color dia agak lari. Tapi overall aku rasa okey. Lagi satu aku lupa nak sentuh pasal dia punya screen resolution dia. Dia menggunakan IPS LCD, which is kalau kau tengok set tepi sini pun, dia kita takkan nampak macam warna tu lari sangat. Dia still sama je. Daripada sini ke, daripada atas ke, kira memang IPS lah. Siapa-siapa yang tahu pun IPS panel, IPS punya quality macam mana, itulah dia. So overall okay, kalau kita tengok YouTube pun kita boleh pump sampai 1080p, iaitu Full HD. Aku bagi tunjuk contoh satu, which is aku biasa tengok video-video macam ni lah. So kita boleh zoomkan, zoom in, zoom out punya video. So kita boleh tengok dia punya warna. Dan aku boleh katakan kalau kita tengok video, dia punya video detail dia sangat terang sebab dia menggunakan IPS. Itulah kelebihan IPS. Tak macam setengah handphone yang lain, dia menggunakan Full HD punya resolution lah. So bagi aku itu je yang aku boleh nak komen. Dan lagi satu, aku lupa nak cakap yang dia punya bateri dia adalah 6000 mAh. Aku boleh katakan bateri dia sangat-sangat impresif. Di mana aku pernah menggunakan handphone ni 1 hari, di mana aku pergi kerja, handphone ni aku biarkan dia 100%, and then bila aku balik kerja, bateri tinggal dalam lebih kurang 70 ke 60%. Dan mana hari
sebelum aku tidur bateri just tinggal dalam 30% dan aku boleh terus charge dengan menggunakan yang punya fast charging tu semua. Dalam 1 jam saja aku dah boleh tidur dengan handphone ni 100%. 6000 mAh, besar babe. Aku tak jangka dengan handphone yang macam gini punya harga. Dia bagi 6000 mAh, lepas tu dengan design yang sangat cantik. Dan 6GB RAM tu sangat penting guys, untuk supaya orang kata tak lag lah kan. Jadi ini adalah Redmi 9T lah. Kalau korang rasa korang mempunyai budget yang lebih untuk korang nak gunakan handphone yang lebih high end, bolehlah korang pergi kepada brand-brand lain lah. Macam sekarang ni tengah famous Vivo V21, Samsung Galaxy S21 Plus, lepas tu kita ada Oppo Reno lah, apa semua. So tapi bagi aku handphone ni sangat sesuai untuk kita guna keseharian lah. Kira macam untuk handphone yang high end punya macam iPhone ke Samsung ke semua untuk kegunaan biasa, tapi ini untuk kegunaan kerja ke, ataupun lebih-lebih lagi kepada pelajar sekolah sekarang yang aku rasa banyak menggunakan handphone untuk belajar PDPR semua kan. Jadi handphone ni sangat sesuai, macam nak Google Classroom ataupun Google Meet, ataupun cikgu nak bagi kerja sekolah kat WhatsApp ke, handphone ni dah sangat berbaloi. So kesimpulannya, handphone ni aku boleh katakan performance dia sangat bagus. Kalau nak dikirakan dia punya level dia sangatlah sederhana, mid range punya level, tapi bagi aku dia punya performance dia sangat okey lah kalau untuk kegunaan harian, ataupun sekarang ni lebih-lebih lagi kepada budak yang tengah nak menggunakan belajar daripada rumah, nak guna phone. Kadang-kadang ada yang mak ayah sendiri pun dia pening kepala nak beli handphone yang mahal untuk anak-anak, takut anak-anak dia leka, tak belajar. Jadi nak belikan handphone yang murah. Lagi pun time-time Covid macam gini pun ramai yang nak cuba berjimat cermat. Tapi dalam masa sama, pendidikan kepada anak-anak tu pun penting. Jadi aku rasa handphone ni kalau ibu bapa nak beli untuk anak-anak untuk tujuan untuk belajar, is okay lah. 6GB RAM, maksudnya kalau untuk video call ke, ada Google Meet ke, online class lah, senang cerita, dia tak lagging sebab RAM dia besar. Sebab kalau ikut daripada apa yang kita belajar daripada dulu, sebesarnya RAM tu dia takkan bagi lag lah dekat handphone selain daripada processor tu sendiri. So sekarang ni aku boleh katakan handphone ni still on the best phone mid range yang aku rasa okey. Kalau nak dikomparekan dengan beberapa phone lain yang aku rasa pun sama-sama level dia juga. And then dengan harga dia pun aku rasa not bad. Yang aku boleh cakapkan satu pembelian yang berbaloi lah kalau kita untuk memiliki phone ni, lebih-lebih kepada pelajar sekolah kan. Sebab apa nak bagi dia orang handphone yang mahal kan, biar dia orang belajar pandai-pandai, dia orang kerja bagus, dia orang nak beli handphone yang mahal tu terpulang pada dia orang. Tapi sebagai seorang yang lebih-lebih pada ibu bapa, nak bagi pendidikan pada anak-anak tu, cukuplah sekadar apa yang kita boleh bagi. Selainnya tak usaha dia orang sendiri. Okey, dan lagi satu, terima kasih pada someone. Aku nak cakap terima kasih pada someone, dan shout out to someone ni. Dia bagi aku phone ni untuk aku buat review. Dia kata gunalah handphone ni, lepas tu try buat review. Sebab dia kata handphone ni pun macam dah ramai sangat orang guna kan. So nak tahu apa bestnya. So aku pun try goda-goda. Aku bukannya tahu sangat apa-apa pasal phone, just macam kalau orang kata borak-borak kosong tu boleh lah. Tapi kalau nak sembang depan secara profesional ni, aku bukan lagi profesional. Aku still lagi amatur. Even banyak benda-benda yang teknologi ni pun aku still banyak kena catch up. Kadang-kadang aku banyak tanya kawan aku. So anyhow, cukup sampai sini saja video aku kali ni. Tak ada apa sangat, just untuk review secara jujur selepas aku menggunakan handphone ni selama 2 minggu semua. Dan lagi satu, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video aku ni. Semoga kita bertemu lagi dekat lain video. Assalamualaikum, bye bye.